Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan mempelajari subjek Jawi. Anak murid Ustaz semua boleh buka buku muka surat 17. Sebelum ni kita telah mempelajari bagaimana cara untuk menyambungkan huruf alif, lam, ba, ta, tha, nun, nya dan ya. Hari ini kita akan masuk kepada huruf ain, sehinggalah huruf ha. Boleh tengok, anak murid Ustaz boleh tengok muka surat 17 ni. Ustaz akan ajar satu insyaAllah. Huruf ain. Huruf ain jika jika ia tunggal ataupun satu, cara tulisan dia ialah berbentuk macam ni. Begini, okey. Itu jika huruf ain hanya ada satu. Tapi jika disambungkan dengan huruf yang lain, huruf ain akan berubah bentuk mengikut situasi. Contoh, situasi pertama, huruf ain berada di awal perkataan. Jadi cara penulisan ataupun cara nak tulisnya akan berubah seperti ini. Okey. Kita akan buat kepalanya sahaja, kemudian kita akan buang ekornya. Jika huruf ain itu berada di awal kalimah, awal perkataan. Okey, boleh tengok contoh terus kat bawah ni, nampak kenapa dia buang ekornya? Untuk disambungkan dekat belakang dengan huruf yang lain. Okey. Jadi sebab itulah kita hanya ambil dia punya kepala sahaja. Itu jika huruf ain berada di awal kalimah. Jom kita tengok dekat jika huruf ain berada di tengah kalimah. Okey, beginilah bentuknya jika huruf ain berada di tengah kalimah. Kita dah tak tulis macam ni. Automatik kita kena tulis macam ni. Jika huruf ain itu berada di tengah-tengah perkataan atau tengah-tengah kalimah. Boleh tengok contoh terus kat bawah ni, nampak? Maaf. Okey, jadi huruf ain itu berada di tengah. Automatically huruf ain tersebut kita akan tulis secara macam inilah. Okey. Kita tengok pula bagaimana jika huruf ain berada di akhir. Okey, jika huruf ain berada di akhir perkataan, kita akan tulis kepalanya macam ni. Untuk huruf ain yang berada di akhir perkataan tapi disambung. Okey. Tasmi'. Tengok huruf ain tu berada di akhir, tapi disebabkan dia bersambung, jadi kepalanya masih sama, cuma ditambahkan ekor. Kepalanya masih sama dengan yang berada di tengah ni, cuma ditambah ekor sebab dia berada di akhir. Sebab dah tak ada huruf lain untuk disambungkan selepas tu, jadi kita buat ekornya. Kepalanya masih sama. Okey, boleh tengok pula huruf ain jika berada di akhir tapi tidak bersambung. Kita akan tulis seperti asal lah hurufnya, macam ni. Okey. Baik, anak murid Ustaz boleh salin dan tulis dekat dalam ruangan kosong ni untuk contoh huruf ain. Salin balik je apa yang dibagi kat bawah ni, tulis balik je kat atas ni. Okey. Itu untuk contoh cara penulisan huruf ain. Bagaimana pula dengan huruf gha? Huruf gha dan nga sama sahaja. Huruf ghain dan huruf nga sama sahaja penulisannya, cuma ditambahkan titik untuk kita bezakan huruf ain dengan huruf gha dan huruf nga. Jadi untuk huruf gha, cara penulisannya sama seperti huruf ain tadi. Okey, nampak? Jika berada di awal, kepalanya masih sama. Nga pun masih sama. Kalau kita nak tulis huruf nga ataupun huruf gha di awal. Okey. Cuma ditambahkan titik untuk kita bezakan huruf-huruf tersebut. Okey, untuk huruf gha ataupun nga yang berada di tengah perkataan, nampak? Sama sahaja seperti ini kita kena buat. Sebab dia berada di tengah-tengah perkataan. Okey,
jika berada di akhir, sama juga dengan huruf Ain tadi, kita akan buat kepalanya macam tu, seperti yang ada tengah kepalanya, cuma kita tambah ekor sebab dia telah berada di akhir kalimah. Ni, baligh, pasang. Okey, jika berada di akhir, jika berada di akhir untuk huruf Ra tak ada, huruf Nga kita boleh tengok sayang, ataupun siang, silap, minta maaf, siang. Okey, itu huruf Nga yang berada di akhir tapi tidak bersambung, kita tulis seperti huruf asal. Jika dia bersambung, kita buat tulisannya seperti ini kepala dia. Okey, itu untuk huruf Ain, Ghain dan Nga. Kita tengok pula kepada huruf Kaf dan Ga. Kaf dan Ga ialah huruf yang berbeza, namun untuk kita bezakan huruf tersebut, pastilah kita letakkan titik pada huruf Ga. Penulisannya sama tapi bacaannya berbeza. Ka, Ga, sebab ada titik. Kita tengok huruf Kaf jika berada di awal, cara penulisannya separuh saja. Tengok, ini bentuk asal. Okey, jika berada di awal kalimah ataupun awal perkataan, kita tulis separuh je. Ekornya yang lebihnya yang panjang ni tak ada. Okey, separuh ni tak ada. Kita buat separuh je untuk disambungkan dengan huruf yang lain. Contoh dekat bawah ada tulis, nampak, kayu. Huruf Kaf ini ditulis separuh, kemudian disambungkan dengan huruf yang lain, iaitu huruf alif, kayu. Kita tengok pula jika huruf Kaf berada di tengah, okey, kita tambah sedikit di hujung awal dia tu, nampak tak? Kita tambah sikit cara penulisannya. Kenapa kita tambah tu? Untuk disambungkan dengan huruf sebelumnya dan disambungkan dengan huruf selepasnya. Jadi kena buat ada lebihan sikit, okey, untuk kita sambungkan dengan huruf yang lain. Jadi ini ialah bentuk huruf Kaf yang berada di tengah kalimah. Tengok pula jika huruf Kaf yang berada di akhir, kita akan tambah sikit yang ni untuk disambungkan dengan huruf sebelum. Kemudian kita buat ekornya full, maknanya bukan separuh, penuh. Okey, bentuk macam ni, besar, sebab dia telah berada di huruf Kaf telah berada di akhir kalimah, tidak ada huruf hendak disambungkan selepas itu. Jadi kita akan buat ekornya penuh lah, besar macam tu. Okey, jika huruf Kaf berada di akhir kalimah namun tidak bersambung, jadi kita akan tulis huruf seperti huruf asal. Okey, nampak? Okey, tarik. Ni kek. Okey, itu ialah contoh penulisan huruf Kaf. Huruf Ga pula sama sahaja. Okey, huruf Ga pun sama sahaja seperti penulisan huruf Kaf tadi, cuma kita bezanya tambah titik. Okey, ni garu. Sebut garu. Ni negeri. Okey, huruf Kaf yang berada di akhir, jaga. Ni saga. Okey, itu ialah huruf Ain, Ghain, Kaf dan Ga. Kita boleh tengok pula pada huruf yang seterusnya, iaitu huruf Ha, Ja, Kha dan Ca. Keempat-empat huruf ini cara penulisannya sama sahaja. Yang bezanya ialah bacaan atau sebutan dan juga titik pada tulisan. Yang ini huruf Ha, Ja, sebut. Semua boleh sebut ya. Ja, Kha. Ni Ca. Baik, itu ialah cara sebutan huruf untuk ketiga-tiga huruf ini. Jadi kita tengok tulisannya, penulisannya sama sahaja ya, yang bezakan penambahan titik pada huruf. Okay, untuk kita bezakan, kita tengok pada huruf Ha yang berada di awal kalimah, halal. Kita akan tulis huruf Ha kepalanya sahaja dan ekornya dibuang. Kerana apa? Kerana
huruf ini berada di awal. Kalau berada di awal, automatik secara sendirinya kita akan ubah dia kepada bentuk macam ni sebab dia berada di awal. Okey, ekornya dibuang. Tengok pula yang kedua, jika huruf H berada di tengah kalimah, kita akan buat lebihan sedikit di sini untuk disambungkan dengan huruf sebelumnya, dan kita buat kepala huruf H, kepala dia seperti yang sebelah tadi. Okey, itu jika huruf H berada di tengah. Jika huruf H berada di akhir, kita buat lebihan sedikit di sini untuk disambungkan dengan huruf sebelumnya, kemudian kita tulis huruf H penuh tapi disambungkan sebab dia masih bersambung dengan huruf yang lain. Jika huruf H yang berada di akhir tapi tidak sambung, maka huruf H seperti ini sahaja, seperti biasa. Okey, ni kita baca sama-sama. Halal, huruf H yang berada di awal. Sihat, huruf H yang berada di tengah. Sah, huruf H yang berada di akhir. Dan yang seterusnya arwah, huruf H yang berada di akhir. Demikian itulah cara penulisan huruf H. Adapun huruf Ja, Kha dan Ca, cara penulisannya tetap sama. Apa yang dibezakan hanyalah bacaan dan juga titik yang ada pada huruf. Okey, kita tengok. Jala, nampak penulisannya sama sahaja. Biji, haji, haja. Okey, seterusnya khamis, huruf H yang berada di awal. Bakhil, huruf H yang berada di tengah. Tarikh, huruf H yang berada di akhir. Dan tengok huruf H yang berada di akhir tapi tidak disambungkan. Barzakh, sebab apa tidak disambungkan? Sebab huruf sebelumnya tidak boleh bersambung dengan huruf selepas. Kita tengok Ca pula. Cari, itu huruf Ca yang berada di awal. Bica, kalau ikutkan bahasa macam tu lah, tapi kalau bahasa Melayu beca. Seterusnya Mac, bulan Mac. Baca. Okey, itu ialah contoh huruf-huruf H, Jim, Kha dan Ca yang berada di awal, di tengah ataupun di akhir kalimah. Yang terakhir kita tengok huruf H. H bulat, kita tak baca H, dia baca H, tebal. Okey, H bulat, ini orang panggil H bulat. Okey, H. Macam mana cara penulisan huruf H? Jika huruf H dia tunggal, kita akan buat seperti ini. Okey, jika dia satu. Jika huruf H berada di awal, kita akan tulis huruf H seperti ini. Nampak? Seperti daun. Okey, dan kita sambungkan huruf H tersebut dengan huruf selepasnya. Ini contoh huruf H yang berada di awal. Tengok pula huruf H yang berada di tengah. Okey, automatik berubah, tak sama terus. Okey, huruf H berada di tengah, cara penulisannya ialah begini, seperti tali riben, kan? Okey, kenapa ada yang depan ni dan di belakang ni? Untuk disambungkan dengan huruf sebelum dan huruf selepas. Dan jika huruf H berada di akhir, kita akan buat penulisannya seperti ini. Boleh. Contoh di bawah ada tunjuk. Kenapa ditulis macam ni? Sebab dia berada di akhir. Boleh. Okey, dan jika huruf H berada di akhir tapi tidak disambungkan, maka kita akan tulis seperti huruf A asal. Cerah. Okey. Okey, ada 4 bentuk kalau huruf hamzah ni. Huruf H ni ada 4 bentuk yang berbeza. Jika dia seorang, kita akan tulis satu macam ni, kosong. Okey, jika huruf H bulat macam ni, jika dia ada di hadapan, bentuknya macam ni. Jika berada di tengah, bentuknya macam ni. Dan jika di akhir, bentuknya macam ni. Okey, itu ialah perbezaan yang banyak sedikit berbanding dengan huruf-huruf yang lain. Baiklah, itu
itu sahaja dahulu pembelajaran Jawi kita hari ini. Moga-moga anak murid Ustaz semua dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. InsyaAllah anak murid Ustaz boleh buat salin balik je contoh yang diberikan ni ke dalam kotak ni dengan penulisan yang telah diberikan tunjuk ajar tadi. Boleh tulis dengan baik dan cantik insya-Allah di dalam ruang yang telah diberikan. Okey, itu sahaja dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.